Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam 20 Ramadan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam Jumaat kepada anda semua. Untuk siaran hari ini 22 April 2022. Cantik juga tarikhnya. Betul, 22 bertemankan 22. Ya, saya Uyaina dan juga Fatin. Hari ini 22 April 2022 bersamaan dengan 20 Ramadan. Sekejap je kan. Betul. Tinggal beberapa hari sebelum kita menyambut Syawal, tapi apapun kita nak ingatkanlah juga kepada anda dan juga diri kita sendiri bahawa raya-raya dalam persiapan kita nak lakukan tu kena terus jaga kesihatan kita, jaga SOP, jaga diri sendiri. Kita tak naklah kan ini adalah raya yang selepas 2 tahun kita tak beraya betul-betul. Kita hargai waktu ini sama-sama. Betul. Jadi Fatin akan balik ke mana? Saya masih lagi di sini. Raya kelima baru saya ke Kuantan. Yana? Raya kelima baru betul. ke Kuantan. Tak sabar tu nak balik kampung. Macam Yana, kampung Yana pun belah suami di Subang. Umi Jauh Yana sangat. pun ada di PJ. Jadi kita orang ni masih tertanya-tanya nak balik kampung di mana ni. 30 minit tak sampai. Semua dekat-dekat kan? Dekat sangat, betul. Okey, baik. Dalam hari Jumaat ni, Yana, seperti biasalah kan, kita nak kongsikan juga antara berita-berita semasa, berita-berita menarik kepada penonton kita hari ini. Dan apa yang boleh kita kongsikan, ramai yang mengikuti perkembangan berkenaan dengan perbicaraan kes adik Bella. Betul. Kalau boleh dikongsikan. Betul, yang mana dikabarkan tidak terima arahan rakam gambar barang kes lain. Dan saya kira walaupun kes berkenaan dengan Siti Bainun, adik Bella ini mendapat perhatian yang cukup meluas dalam kalangan rakyat Malaysia, tetapi sebolehnya janganlah ada dalam kalangan kita yang sesuka hati mengeluarkan kenyataan ataupun yang menghasut antara satu sama lain. Betul. Dan mungkin apa sahaja tindakan kita tu boleh orang kata boleh dikenakan tindakan undang-undang. Kalau boleh dikongsikan juga berkenaan dengan yang terbaru tadi kita kongsikan, tidak terima arahan rakam gambar barang kes, yang mana saksi dakwaan ke-7 juga jurufoto Jabatan Siasatan Jenayah, yang mana beliau mendedahkan tidak mengambil gambar beberapa barang kes berikutan tidak mendapat arahan pegawai penyiasat. Betul. Dan selain daripada itu, berkenaan juga dengan kes Bella yang dikatakan juga untuk jangan keluar kenyataan subjudis, fitnah atau hina mahkamah. Dan saya kira ini adalah perkara yang berhubung kes pengabaian, penganiayaan Bella lah. Kalau kita lihat dari segi mereka yang terlibat dalam prosiding itu sendiri, apabila sedang berlakunya perbicaraan di mahkamah, tidak seharusnya dikeluarkan mana-mana kenyataan oleh mereka yang terlibat. Dan kalau orang awam sendiri pun, pastikan fakta anda betul sebelum anda war-warkan. Sebab apa tahu, Fatin? Kalau kita lihat di Twitter, banyak yang membahaskan tentang isu kes prosiding Bella di mahkamah. Namun mereka tidak tahu secara keseluruhannya tentang kes tersebut. Betul. Dan simply orang kata membuat pertuduhan. Membuat pertuduhan dan juga melontarkan kata-kata yang mungkin boleh menghalang proses perbicaraan. Betul. Jadi kawal emosi masing-masing, insya-Allah. Dan kemudian kita nak kongsikan juga, ini berita baik Yana. Selepas 2 tahun, alhamdulillah, seramai 14,306 jemaah haji tahun ini. Mereka mungkin dah tak sabar kan antara nama-nama yang akan terpilih nanti. Betul tu. Dan menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dato' Idris Ahmad, beliau berkata surat tawaran kepada bakal jemaah haji akan diberikan dalam tempoh terdekat. Saya yakin mesti ramai dalam kalangan jemaah sekarang ni yang dah tak sabar-sabar nak menjejakkan kaki semula ke Tanah Suci. Walaupun umrah dah memang boleh dibuat, okey, dah ramai juga kita lihat rakan-rakan kita, keluarga kita yang pergi ke Tanah Suci untuk mengerjakan umrah. Dan sekarang ini tibalah masanya pula untuk jemaah haji pula. Walaupun kota dia tidaklah seperti sebelum ini, tapi alhamdulillah kita berkesempatan juga kan melawat ke Tanah Suci. Perubahan positif lah orang katakan. Betul. InsyaAllah kita doakan
mempermudahkan urusan bakal-bakal jemaah kita. Dan itu berkenaan dengan haji. Banyak juga yang kita nak bagi tahu lagi satu ni. Ini saya kira berita baik juga untuk mereka yang berkenaan, yang mana KKM benarkan penjaga pelawat di wad bermula 1 Mei ini, yang mana Kementerian KKM sendiri membenarkan penjaga menemani pesakit di wad selain menerima pelawat berkuat kuasa 1 Mei ini. Betul. Tetapi menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kebenaran itu adalah berdasarkan kepada kriteria tertentu. Dia berkata tata cara pelaksanaan arahan itu adalah tertakluk kepada kapasiti dan kemampuan hospital serta ward masing-masing. Walaupun ada kelonggaran tetapi masih lagi orang kata ada SOP ataupun guideline yang perlu dipatuhi. Betul. Contohnya kalau kita nak menemani anak kita COVID ke dan sebagainya, kita perlu menjalankan ujian kit RTK itu sendiri. Betul. Kan, untuk memastikan kita betul-betul sihat, tidaklah orang kata lebih menyusahkan keadaan kan. Baik, itu berkenaan dua. Kita nak kongsikan berkenaan dengan haji dan juga KKM, Yana. Hari ini kisah menarik kita nak kongsikan apa? Kisah menarik ni sangat-sangat menarik sebab saya kira apa sahaja yang berlaku akan cepat sahaja dinaik ataupun dimuat naik. Betul. Di laman sosial. Dan ini berkenaan dengan seorang pemuda yang mengangkat dahanan jatuh di tengah jalan dalam hujan yang cukup lebat. Ini orang kata dia permudahkan urusan orang, Allah permudahkan urusan dia. Beliau yang mana bersama dengan isteri menuju ke rumah daripada berniaga kan. Ternampaklah ada dahan yang melintang tengah jalan. Jadi hujan-hujan tu juga dia turun, dia alihkan. Sebab apa? Dia kata nanti takut orang lain datang dapat orang kata akan membahayakan lagi pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Sebab dah lah hujan, lepas tu dahan pula tengah-tengah jalan, kadang-kadang penglihatan kita pun menjadi kabur apabila hujan macam ni kan, sama-sama tak nampak apa yang berada di atas jalan raya. Dan ini adalah satu usaha mulia, tetapi saya juga nak ingatkan kepada orang ramai, sekiranya berlaku situasi ataupun kes seperti ini, memang niat kita nak membantu, memang niat kita nak menolong, tetapi pastikan keselamatan diri anda juga terjamin. Betul. Okey, jangan disebabkan kita nak mengalihkan barangan yang ada di tengah jalan, kita lupa pula faktor keselamatan diri dan merempuh orang kata trafik yang sedang berlalu. Betul. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Encik Muhammad Hafizuddin dan juga isteri beliau Alia atas sikap murni ini, mungkin menjadi contoh yang baiklah untuk mereka yang melihat. Baik, itu berkenaan dengan apa yang boleh kita kongsikan hari ini seperti hari Jumaat ini kan. Betul. Dan kepada anda juga, kalau ada sebarang komen ke cadangan ke apa-apa sahaja yang berkaitan dengan isu semasa dan sebagainya, kalau nak dikongsikan bersama dengan kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Okey, Fatin, sebelum kita ke topik kita pada hari ini, kami juga nak bercerita tentang rancangan reality Diary Daddy. Diary Daddy yang mana dibintangi oleh Syuib dan anak-anaknya, yang dibawakan khas kepada anda oleh Lipton pada setiap hari Sabtu pukul 5.30 petang hanya di TV3. Sambil menikmati teh Lipton yang mana kaya dengan rasa teh ketika berbuka puasa sepanjang Ramadan ni, Kayana. Diary Daddy memaparkan kehidupan dan juga aktiviti seharian Syuib dan juga anak-anak sempena menyambut bulan Ramadan. Lipton, sekuat rasa teh, seirat kasih. Sasa saya. Jom kita saksikan VT yang disediakan. Indahnya Ramadan, kemanisannya dirasai. Indahnya Ramadan bila hati bersatu. Indahnya Ramadan di samping tersayang. Pekatnya terasa, berkatnya bersama. Teh Lipton Extra Cow. Diary Daddy setiap hari Sabtu pukul 5.30 petang untuk tontonan anda. Jangan lepaskan peluang anda. Okey, baik. Hari ini Hikayat Perkahwinan hari Jumaat, seperti biasalah kita akan bawakan topik-topik yang berkenaan dengan rumah tangga dan sebagainya kan. Dan sebelum kita nak teruskan kongsi topik kita hari ini, apa kata kita nak saksikan antara kompilasi TikTok berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita saksikan. Genggam erat tanganku sayang, dan jangan pernah kau lepaskan, karena aku butuh bimbingan. Cintaku jangan kau lewatkan. Bahagia aku bila bersamamu, tenang hatiku dalam pelukanmu, tetap denganku.
krem lah kaki dia. You tolong turun bawah ambilkan krim sakit lutut tu. I macam benda ni. Sambil memamai tu, I turunlah bawah nak cari. Lepas tu tengok masa turun bawah tu, apa dia ni? Ya Allah. Hujurlah pakai kain batik. Tak jadilah nak tunjuk kan. So naik atas balik, pergi mandi, siap-siap pakai jatuh cantik. Ambillah gambar. Anak-anak pun bangun lambat. Tengoklah diorang ni tak mandi lagi. Tapi apa pun, thank you so much abang. Suami yang baik kepada istrinya, yang sayang sama istrinya, yang memberikan sesuatu yang terbaik kepada istrinya, maka Allah akan muliakan kehidupannya. Lepas ini kita jangan jadi kedekut dengan isteri kita. Jadi suami yang paling pemurah. Abang, ya, beras habis. Okey. Abang beli sekarang juga. Terus turun rumah flat, lompat. Fatin, saya sebenarnya suka sangat rangkuman video-video TikTok tu tadi. Sebab, yelah, apabila kita bercakap tentang sesebuah hubungan perkahwinan, sesebuah hubungan antara suami dan isteri, mesti kita nak sebuah hubungan yang berkekalan sehingga ke akhir hayat. Betul. Okey, dan dalam hubungan perkahwinan itu, orang kata sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula pasangan suami isteri. Pastinya ada onak dan duri dan cabaran yang dilalui. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita nak menghargai pasangan kita. Betul. Dan saya kira yang lebih tepat lagi dengan topik kita adalah bagaimana sebenarnya untuk kita tidak berkira dengan pasangan kita. Topik yang kita bawakan, jangan berkira dengan pasangan. Kita nak tahulah kan, ada ke antara pasangan suami isteri? Saya pasti ada macam-macam ragam kan dalam kalangan pasangan suami isteri sendiri. Tapi bagaimana sebenarnya kita nak mendapat hikmah sekiranya kita tidak berkira dengan pasangan kita, ataupun bagaimana cara yang terbaik untuk kita membahagi-bahagi mungkin kalau alasannya tidak mampu dan sebagainya. Kejap lagi kita akan kongsikan dan juga kita akan tanyakan kepada tetamu kita di studio. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, pendapat anda berkenaan pengalaman peribadi. Betul. Pengalaman peribadi pun kita alu-alukan juga. Kita kongsi sama-sama dengan penonton yang lain. Kongsikan di Facebook kami dan juga boleh juga singgah-singgah di Instagram kami. Betul. Sekejap lagi kita akan bersama dengan 3 orang tetamu. Seorang tu tak asing lagi di studio dan seorang lagi ni pasangan suami isteri yang sangat-sangat sweet kalau kita lihat di social media. Sekejap lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Okay, sayang, I dah siap masak for you. No, actually for us. Okay. Tak tahu nasi lagi? Ada tuan yang no, it's okay, tak apa. Let me treat you, it's okay. Biar I yang tuangkan, it's okay. banyak ni masak. Tak apalah, sekali-sekala bukannya. Selalu I masak. Nak lagi? Dah, cukup. Sure? Sikit lagi lah. I tahu, you mesti nak lebihnya. Okay, so jom kita makan. Alright. Lauk letak sini. Okay, sorry, your phone. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Papa memang pandai masak nasi goreng. Lepas tu Papa pandai jaga sayang Mama ni kan? Mama makanlah sekali. Lagipun kan Mama dah janji nak celebrate birthday Tasha. Mama dah janji kan? Jangan lupa pula. Ya. Mama ingat janji tu. Cuma pun tak kalau kita postpone sebab Mama macam tak berapa sihat sayang. Please? Tak apa salahnya. Spend time lah masa sikit dengan anak ni. Kita makan je, bukan masak. Abang masak nasi goreng sedap kan? Mama, kita makan sekali tau. Okey. Mama mandi dulu ya. Okey, tapi cepat-cepat tau. Nanti kalau dah syam tu sejuk. Okey. Mandi sayur? Last sekali kita masuk. Nasi. Yeah. Okay. Sayur? Okey. Di antara sedutan drama yang ada kena dengan topik kita hari ini, jangan berkira dengan pasangan. Melihat apa yang dikongsikan itu kan sedikit sebanyak boleh juga kita kait dengan kehidupan kita. Ada kadang-kadang yang bertuah mempunyai suami yang memang bekerja, kadang-kadang ada isteri yang bekerja. Jadi macam mana sebenarnya untuk kita nak seimbangkan pendapatan untuk kita tidak berkira dengan pasangan masing-masing. Dan hari ini di studio kita bertuah sekali kerana bersama saya selaku perunding motivasi Haji Hushim Saleh akan berkongsi sedikit sebanyak berkenaan
dengan topik kita hari ini. Baik Tuan Haji, kalau kita nak menyentuh berkenaan dengan jangan berkira dengan pasangan, banyak kan dari segi wang ringgitnya, dari segi masa, peranan, tanggungjawab, lagi-lagi dalam rumah tangga ni. Kalau boleh diperincikan untuk permulaan kita ni Tuan Haji berkenaan dengan topik kita hari ini. Okey, saya rasa tajuk ni memang kita kata realiti yang berlaku lah. Dan saya sebagai kaunselor boleh katakan hari-hari lah kes ni. Saya cakap hari-hari ni sebab sekarang saya nak cakap perkara yang sebenar-benarnya. Senario yang berlaku. Senario yang berlaku. Jadi kita kata kalau misalnya berkira ni, macam kata tadi lah, berkira dari segi, kalau orang sebut yang paling top sekali berkira, RM1 lah. Duit lah kan. Tapi ada orang tu, dia tak tengok dari segi masa. Ramai juga isteri yang datang jumpa saya, Haji, suami saya sibuk, dengan saya dia tak bercakap, tapi dengan kawan bukan main lagi, main handphone. Handphone. Okay. Dengan kawan ada masa. Dengan saya tak bercakap. Berkira masa. Lepas tu berkira apa lagi tu? Berkira dari segi kita kata, mungkin dari segi, okey, soal penjagaan anak. Walaupun ada bibi ke, walaupun ada orang lain, tapi anak tu nak juga duduk atas riba bapak. Kan? Tapi kalau duduk, pergi mama. Ya, ni. Berkira. Dia berkira dari segi kita kata kasih sayang, dari segi misalnya sentuhan, dari segi komunikasi. Nampak tu? Dan dari segi misalnya kita kata ruang masa. Ruang masa tau. Ni masa aku. Berkira. Jadi kalau orang yang berkira ni, dia akan berkira semua. Kalau dari segi counselling, kita lihat kat situ dia lebih kepada kita kata the trait personality. Dia punya personality tu. Orang yang berkira ni dia akan berkira semua. Kalau dah kata yang banyak sekarang, sebab boleh dikatakan wanita di Malaysia, lelaki dan wanita tu sama sekali 95% bekerja. So kalau apa-apa jumpa saya, kan you bekerja. Ada. I benarkan you bekerja tu. Okay, berapa yang nak bagi you lagi? Itu dah kira mengambil kesempatan juga ke atas isteri nak membantu sebenarnya kan? Ya, yang itu yang ramai isteri tu koyak tu emosi. Koyak emosi, koyak dia punya mental kan. Datang jumpa saya menangis-nangis macam mana tu aja kan. Sebab suami kata, aku dah benarkan kau kerja. Jadi duit yang kau dapat RM5-6,000 sebulan, RM2-3,000 sebulan, kau pakailah. Lepas tu kita sama-sama bayar ni, bayar rumah, bayar kereta. Jadi kat situ sebab tu bila dalam perkahwinan tu, belum kahwin, masa bercinta semuanya indah. Wangi. Bila duduk serumah, the true colour baru keluar. Nampak tu. Jadi pada masa itulah akan, saya tak sangka lah Tuan Haji. Dulu masa sebelum kahwin, kalau makan RM50-60, tak, abang bayar. Gelak. Tapi bila dah kahwin, you kan kerja. Tak pun dah pergi kereta dulu. Tak, you kerja, you bayarlah. Dah orang kata... Dah macam bukan suami isteri. Saya nak sebut kat sini, kalau kita orang Islam, dalam Quran ada tu, surah An-Nisa, ayat 34. Ni suami kena pegang ni. Bahawa lelaki itu ialah pemimpin tu. Okey Haji, kita nak simpan dulu sedikit. Kita nak perincikan panjang lagi. Tapi sahabat saya Yana di sana bersama dengan tetamu Raf dan juga Mawar ada juga nak dikongsikan. Silakan Yana. Ya, Fatin, saya suka sebenarnya apabila Tuan Haji cakap pasal konteks berkira tu bukan sahaja tertumpu kepada mata wang pula wang ringgit. Tetapi dia merangkumi aspek yang lebih meluas lagi. Komitmen kita, masa yang diberikan dan sebagainya. Dan sebelum saya memperkenalkan tetamu kita pada hari ini, Haji, berapa tahun dah Haji dan Hajah berkahwin? Saya kahwin tahun 80, dah 42 tahun. 42 tahun. Okey, ni banyak ni tips yang kita nak kupas ni. Banyak tips sebenarnya. Okey, baik. Sekejap lagi kita nak tanya tips-tips berguna daripada Tuan Haji Hushim kita berkenaan dengan macam mana tak nak berkira dengan pasangan. Tetapi sebelum tu, elok yang nak perkenalkan, ini dia tadi seperti yang dijanjikan, pasangan sweet kita pada hari ini. Kita bersama dengan Raf Yaakob dan Mawar Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, kalau tengok dua-dua ni pun boleh buat tersenyum lah sendiri sebenarnya. Sihat? Alhamdulillah sihat. Yana sihat? Sihat, alhamdulillah. Semakin tahniahlah. Tahniah. Terima kasih. Okey, baik. Tadi kita dah dengar dah Tuan Haji Hushim bercakap tentang orang kata berkira dalam pelbagai konteks dalam kehidupan kita kan. Dan sebagai suami isteri ni mesti ada kompromis yang kita perlu ada antara satu sama lain. Dan sebagai seorang suami ada nafkah yang wajib diberikan dan kita sebagai isteri ada juga keinginan lain yang kita mahukan. Mungkin sebagai permulaannya ni, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu dari sudut perbelanjaan tu. Bagaimana anda berdua sebagai pasangan suami isteri membahagikan perbelanjaan itu dan pastikan tak ada isu berkira antara satu sama lain.
Okey, kita boleh bagi dekat pemimpin kita dulu jawabkan. Pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya kalau ikutkan sebelum zaman pandemik, memang RAF akan support almost 100%. Tapi bila dalam keadaan pandemik tu banyak perniagaan yang terjejas. Jadi RAF bercakap dengan Mawar, cakap, Anja, I minta tolong. Abang agak terkesan ni. Mawar pun seorang yang pemurah. So, buat masa sekarang ni, apa saja memang RAF akan utamakan dulu. Tetapi andai kata bila masa perlunya, Mawar dia akan turun padang lah, bantu. Tapi kebanyakannya kita tak perlu tanya. Dia sendiri yang volunteer menolong suami. Orang kata cerminan suami yang baik nampak pada isteri juga. Begitu juga suami dan terbalik kepada isteri. Kalau macam Mawar pula, kalau yang of course yang wajib-wajib tu kita serahkan tanggungjawab kepada suami. Tetapi Mawar juga ada sumber pendapatan sendiri. Betul. Mawar juga yang nak tengok sering kali berbelanja untuk ibu, untuk keluarga dan sebagainya. Jadi bagaimana dari sudut itu, adakah macam RAF pun ada memberikan kata yang membenarkan ataupun tidak, ataupun macam mana anda berdua menyelesaikan situasi macam ni? Macam Mawar dengan RAF, kita orang banyak saling belajar dari each other. Lepas tu macam RAF sangat supportif dalam apa-apa. Lagi-lagi kalau kita nak buat kebaikan. Macam Mawar sendiri, macam adik-beradik Mawar pun, kita sama-sama bekerja. Abang Mawar pun manage Mawar, kakak-kakak Mawar usahakan Mawar punya kosmetik brand Mawar Rose. So, bila Mawar kerja cari duit tu, memang Mawar akan utamakan keluarga Mawar dululah. Keluarga Mawar bukan saja my mom or my siblings, which is my husband and my anak-anak juga. So, Mawar dari segi financial sangat-sangat Mawar utamakan. Sebab benda ni yang sangat-sangat penting sebenarnya, tapi orang banyak macam terlepas pandang, tak betul-betul fokus dekat situ. So, Mawar plan lah dengan suami Mawar berapa nak letak saving dekat anak semua. So, Mawar sentiasa memahami suami. Sebab I always believe in the more we give, the more we get. Wow. So, untuk husband Mawar, for me, kita jangan pernah macam ada any expectation. Dan kita just fikir kalau kita bagi tolong suami kita happy, itulah yang paling penting lah bagi Mawar. Kalau apa kita mudahkan dia, Allah akan mudahkan urusan kita. Wow. Yang nak suka bila Mawar cakap, the more we give, the more we get. Dan dalam hubungan suami isteri pun orang kata kena ada sinergi antara satu sama lain. Tak bolehlah kalau seorang sahaja yang sentiasa memberi dan seorang lagi sentiasa menerima. Betul. Sebelum kita tanya soalan kepada Tuan Haji, mungkin satu lagi soalan nak tanya. Kalau tadi kita cakap dari segi perbelanjaan, meaning dari segi wang ringgit dan sebagainya. Tetapi Haji tadi ada juga menyentuh dari sudut masa, komitmen dan sebagainya. Anda berdua, dua-duanya bekerja, dua-duanya berkerjaya. Jadi macam mana? Ada tak pernah terjadinya isu dari segi berkira dari sudut masa? Ada ataupun tak? Kalau mengenai masa, so far Alhamdulillah tak pernah lagi. Sebab RAF memang jenis orang yang sangat OCD dan organize. So RAF akan aturkan pergerakan macam mana time RAF bekerja, macam mana time Mawar bekerja, macam mana time kami dengan anak-anak, macam mana juga time me time berdua. Masing-masing ada me time berdua. Macam RAF akan pergi main bola, Mawar akan dia pergilah dia punya fashion spa pelbagai. Tapi benda tu benda tu wajib supaya benda tu adalah sihat untuk rumah tangga. Dan so far Alhamdulillah tak ada lagi lah masalah masa. Sebab benda ni ialah communication, time to time. Dia always bertukar-tukar, tengok dari segi macam Mawar makin tambah anak kan. So time tu semakin crucial. So macam banyak, makin lama kita orang berkahwin, makin banyak bekerjasama antara suami dengan isteri. Tapi satu benda yang Mawar, bukan nak puji suami lah, tapi Mawar sangat-sangat syukur dapat suami yang memang suka spend time dengan family. Daripada dia duduk keluar ke apa, macam every time dia main bola pun dia tak ada sambung lepak ke apa. So dia lagi appreciate bila duduk dengan isteri sebab dah petang siang tu kerja. So malam tu dia nak spend time dengan keluarga lah. Ini yang saya suka. Apabila ada masa yang orang kata salurkan ke tempat lain, kemudian ambil juga masa untuk keluarga. Itu yang bagusnya. Tapi kan Haji Husin, macam yang Haji cakap tadilah, kalau berlakunya situasi di mana ada dalam kalangan kita pasangannya mengambil kesempatan terhadap pasangan yang lain. Sekali dua mungkin okey lagi, mungkin boleh dilepaskan. Tetapi macam gunung berapi jugalah, makin lama makin disimpan, meletus tiba-tiba. Macam mana tu Tuan Haji untuk kita memastikan kita ada orang kata fine line antara tidak berkira dan juga tidak mengambil kesempatan? Ya, betul tu. Dia dua definisi yang berbeza. Okey, yang berkira dan ambil kesempatan.
Mana yang berkira ni biasanya dia memang kata orang tu orang-orang sekarang ni kata apa tu saya nak sebut perkataan ni pun tak apa sesuai. Dia selalu datang jumpa saya cakap apa, Ji, kemuk habislah. Maknanya langsung tak mau keluar. Kalau kocek tak mau keluar. Yang berkira macam tu tau. Orang kata genggam tak genggam tu tak adalah. Maknanya kau nak bagi tu tak ada. Genggam tak tirai. Jauh sekali. Jadi yang kira tu, dan ada kalau yang ambil kesempatan tu, kadang-kadang suami terlalu baik contoh. Ataupun isteri terlalu baik. Dia dua-dua tau. Jangan ingat suami je. Ada juga lelaki yang bergantung pada isteri. Kan Kalau terlalu baik sangat, dia ambil kesempatan. Tetapi mungkin ada pasangan yang rasa, oh ini keluarga aku. Ini pasangan aku. Apa salahnya? Sebab apa? Ada dalam Quran kata kalau kita nak dapat pahala yang besar ialah banyak memberi kepada kaum kerabat. Kaum kerabat itu termasuklah isteri, termasuklah suami, ibu bapa, anak-anak. Jadi kalau dia rasa kat situ, dia bagilah. Tapi pasangan tu janganlah ambil kesempatan dengan minta bukan-bukan dan sebagainya. Jadi lama-lama pasangan tu akan terasalah. Wah, ini dah melampau-lampau ni. Dah apa? Dan di situ akan timbul konflik dalam hubungan suami isteri. Okey. Haji, nak tanya juga, kalau sekiranya berkira dengan pasangan, kesan dia bukan saja pada suami dan juga isteri. Anak-anak yang melihat tu kadang-kadang boleh terbawa-bawa juga bila diorang dah besar tu. Antara yang lain kesan... Bagus soalan tu. Dia sebenarnya cara gaya asuhan ibu bapa. Dia banyak, anak-anak ni akan tengok apa ibu bapa ni sebagai model tau. Katakanlah kalau dengan kadang-kadang budak-budak ni walaupun umur 5, 6 tahun, 7 tahun anak kita, bila ayah bagi duit kat mama kan, nak pergi pasar, ni duit. Isteri minta RM50, dia suami yang bagus ni minta 50 bagi 500. Wah. Bagus dia, betul Sebulan ni barang dapur tu. Betul tak? Jadi kalau minta 50, ambil 500. Jadi anak ni tengok, wah. Jadi dia rasa apa? Dia rasa maknanya dalam keluarga tu begitu kata orang tu, ayah dia sayang mak dia kan dan mak pun cakap banyak ni bang, banyak ni kan. Tapi ayah kata apa? Tak apa. Dia bukan untuk apa, untuk anak-anak kita juga. Jadi dia kesan dong, kesan emosi, kesan psikologi, kesan mental pada anak-anak tu tau. Dia beri kesan sebenarnya. Dan ialah kadang-kadang pasangan tu bila dapat duit kau benda pun, duit tu kadang-kadang ada setengah, macam contoh isteri kan, dapat duit tu mungkin dia bagi ibu bapa dia juga. Betul. Jadi bila tanya kesan tadi tu, bukan saja kepada anak-anak tapi juga kepada kaum keluarga dan sebagainya. Kalau dah duit lebih tu, apa salah nak mencari keberkatan lah kan, nak dapat keberkatan. Dan mungkin juga pasangan kita tu dia bersedekah ke, berzakat ke tanpa pengetahuan kita. Dia beri senyap kan Jadi itu banyak dia punya rahmat itu. Alhamdulillah. Kalau kita tak kira. Okey. Baik, itu berkenaan dengan kesan. Yana, kalau nak teruskan, ada soalan Yana? Betul, saya suka juga apa yang Fatin tanya berkenaan dengan anak. Macam Raf dan Mawar juga ada beberapa orang anak kan. Dan orang kata kita sebagai ibu bapa ni kita yang mencorakkan anak-anak kita itu sendiri. Bagaimana sebenarnya anda meletakkan ajaran dalam anak-anak itu? Orang kata dari sudut tanggungjawab perlu dilunaskan, tetapi pada masa yang sama ada perkara yang kita jangan berkira sama sekali. Macam mana? Sangat-sangat soalan Yana tu sangat best sebab sebenarnya salah satu faktor Mawar berhijrah sebab anak-anak Mawar pun dah besar, Ryan Raisa pun dah time tu dah umur 5 tahun, so dah boleh fikir. So Mawar ni nak jadi example yang bagus. That's why Mawar berhijrah cuba tunjuk contoh yang terbaik lah. So tadi Mawar suka dengan apa yang cakap anak-anak ni akan tengok mak ayah kan. Macam bila tengok Raf ni, mak dengan arwah ayah dia memang sangat sweet sampai tua. So that's why Raf pun dia orang macam tu. Dia pun cakap dengan Mawar, nanti make sure kita dua nak sweet macam mak ayah dia. Macam tu. So, itu je lah. Kalau macam Raf pula? Orang kata anak-anak adalah cerminan ibu bapa itu sangat-sangat tepat lah. Sebab biar pun benda-benda yang simple di rumah. Kadang-kadang kalau mak bapak ni balik pada kerja masing-masing muka ketat, muka panas, muka stres, sedar tak sedar anak dia pun akan jadi macam tu. Kadang-kadang Raf selalu pesan dengan Mawar pun pesan kat Raf, kita kalau balik kerja, ni happy-happy je. Sebab bila kita dah seharian berada di office ni, balik rumah anak-anak tengok kita, Mami, Daddy, kita muka stres. Anak-anak akan ikut. Betul. So Raf cakap kat Mawar, apa-apa kita buat, kita kena fikir, anak-anak akan tengok kita. Dan
anak dia pun akan tengok dia juga. So kita ni sebagai orang kata paling atasnya, kita tunjuk contoh yang baik. Macam itulah juga orang kata bila anak-anak tengok ayah tolong mak lipat kain, basuh pinggan dan sebagainya, tu pun tolong masak, anak-anak tu sendiri pun akan ikut sama turut serta dalam aktiviti-aktiviti macam tu. Yang paling kita includekan anak lah. Main kelakar anak lelaki semua romantik sakan. Dua-dua strict ke bapak ni. Aduh, jenuh lah nak cari menantu nanti untuk Mawar dengan Raf. Okey, baik. Dekat hujung perbincangan kita ni kan, mungkin anda berdua ada tips yang nak diberikan kepada penonton semua tentang bagaimana sebenarnya kita dalam hubungan suami isteri ni, walaupun ada tanggungjawab yang perlu dilunaskan, masing-masing perlu tahu tanggungjawab masing-masing, tapi pada masa yang sama, jangan pernah ada rasa berkira antara satu sama lain, sebab tu yang akan memburukkan lagi sesebuah perhubungan tu. Kita mulakan dengan Mawar. Okey, macam bagi Mawar, sorry. Mau nak bagi tips pun, Mawar pun baru 5 tahun dalam perkahwinan. Tapi apa yang Mawar boleh cakap, Mawar rasa lebih berganda-ganda bahagia apabila kami mula mendekati dengan ilmu agama lah. Lepas tu kena banyak bersabar suami isteri, dan kalau boleh kita nak buat apa-apa kita sentiasa fikir kalau anak kita tengok macam mana, anak kita tengok macam mana, and bukan saja anak-anak, orang sekeliling kita pun, kalau kita berubah, orang sekeliling kita pun slowly diorang pun akan berubah. So always be a good example lah. Ada impak positif kepada orang lain. Sedikit daripada Raf. Bagi Raf, bukan soal jangan berkira lah. Soal apa saja, kalau kita mencintai pasangan kita dengan sepenuh hati, kita menyayangi dia, kita menerima kekurangan dan kebaikan dia, insya-Allah semuanya mudah. Dan mungkin sedikit amalan untuk para suami, amalkan baca doa ni. Kullan nusibanna illa ma kataballahu lana huwa maulana fallahu qahirun wa afizun wa alaihi tawakkalul mu'minun. Itu adalah doa kasih sayang dan juga rezeki. Wow, nanti mungkin Raf boleh letak di Instagram. Dan sesiapa selepas ni yang nak tahu lagi lanjut tentang ayat tu tadi, mungkin boleh pergi ke Instagram Raf, iaitu Raf Yaakob, insya-Allah. Dan juga Mawar Rashid. Satu R je. Satu R je. Okey, baik. Kita juga nak dengarkan kata-kata akhir penutup kepada perbincangan kita. Sedikit daripada Tuan Haji Hushim. Silakan Tuan Haji. Silakan. Okey, saya nampak yang penting kat sini kepada semua pasangan di luar sana Kalau boleh kita suami isteri ni, kita jangan kata orang tu berkira dan mesti datang macam kata tadi lah, saudara kita dulu tu tengok pegang tangan tu comel nampak. Itu pun tak berkira. Tak berkira tu. Ada setengah orang dia berkira tu. Kan bila isteri nak pegang tangan, benda ni malu kan? Biarlah sabar Patut awak pun sabar Jadi sebenarnya kita jangan berkira tadi tu daripada hati kita. Daripada hati kita, iaitu bila dah cinta, dah sayang kepada pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, mana kita sanggup buat apa sajalah untuk family kita. Kalau lihat dulu mak bapak kita kan dulu kan, mana ada ilmu dan sebagainya, tapi kenapa mereka berkorban apa saja. Betul. Jadi hati tu ikhlas dan untuk kebaikan keluarga tu sendiri. Jadi pada saya nasihatkan semua di pasangan sana, hendaklah kata orang tu jangan kata tu berkira, dan jangan kata orang tu segan untuk memberi. Dan yang penting kat sini juga ialah sentiasa sabar. Betul. Antara kita, hubungan suami isteri. Baik, insya-Allah. Kita harapkan apa saja perkongsian daripada Raf, Mawar dan juga Tuan Haji sendiri dapat menjentiklah kan hati pasangan kita untuk lebih baik, untuk sama-sama dalam hubungan rumah tangga tu, untuk tidak berkira demi masa depan anak, demi masa depan keluarga itu sendiri. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Hushim Saleh, Raf, Mawar atas perkongsian berkenaan dengan topik kita hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan ke mana, kita berhenti rehat seketika. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini dalam segmen Tajaan. Saya bertuah sekali kerana bersama dengan pengasas Viasia Kosmetik dan Healthcare. Tak lain datang bukan Datuk Azril Muhammad Razi. Assalamualaikum Datuk. Salam, apa khabar? Baik, sihat Alhamdulillah. Serba biru hari ini ya? Ya, serba biru. Okey, Datuk, hari ini apa yang dikongsikan? Apa tu? Okay, terima kasih Fatin. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa Datuk. Silakan Datuk. Okey, terima kasih Fatin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita hari ini. Fatin, saya kira tak lama lagi kurang daripada tempoh 2 minggu,
kita semua akan menyambut Syawal yang pertama, 1 Syawal ni, yang mana saya kira suasana raya tahun ni pastinya lebih meriah. Dan semua orang kat luar sana, lelaki wanita pastinya nak nampak jauh lebih muda daripada usus sebenar Yang mana hari ini saya bawakan rangkaian produk penjagaan rambut Fatin, sangat-sangat istimewa Yang mana anda dapat lihat dekat TV sebentar lagi inai hitam dan juga inai perang Sebab apa? Bila dah tempoh pandemik yang lama ni, ramai antara kita yang tak ke salon, ada masalah uban, kadang-kadang kata orang tu uban dah mula banyak dan sebagainya. Jadi solusi yang paling mudah dan paling menjimatkan, anda boleh dapatkan inai hitam ataupun inai perang VASIA ni, yang mana anda boleh lakukan rawatan menginaikan rambut saya sendiri di rumah. Saya percaya Fatin masalah uban ni perkara yang membimbangkan, sebab apa? Kita akan nampak lebih jauh daripada usia sebenar. Tetapi kalau anda menginaikan rambut anda, sudah pasti rambut beruban tu nampak lebih gelap, hitam. Kalau anda beli inai hitam, dia akan warna hitam. Kalau anda beli inai perang, dia akan jadi warna coklat kegelapan. Anda akan nampak jauh lebih muda daripada sebenar. Dan hari ni, saya nak tunjukkan kepada penonton wanita hari ni, yang mana ini adalah Pak Cik Idris, pengguna kami. Kalau boleh, sebentar kamera fokus di sini. Yang ni anda dapat lihat penggunaan inai hitam sebelum dan juga selepas. Anda dapat lihat perbezaannya, umurnya 69 tahun. Tetapi selepas menginaikan rambut dia guna inai hitam VASIA, dia nampak macam penghujung 40-an. Nampak lebih muda daripada sebenar. Dan seterusnya pengguna kami yang berikutnya. Yang ini Pak Cik Khalid, umur dia 58 tahun. Sama juga, bila lepas dia menggunakan inai hitam daripada VASIA, dia nampak jauh lebih muda daripada sebenar. Ni 60 tahun, nampak seperti 40 tahun 40-an. Saya kira penggunaan inai hitam dan inai perang ni memberi kesan segera dalam masa tempoh 5 minit. Awal pertama 5 minit kalau rambut yang beruban tu anda dapat lihat dah jadi warna hitam Jadi jangan lupa dapatkan inai hitam ataupun inai perang Harga inai hitam RM28 yang mana cara penggunaannya sangat mudah. Dan paling penting anda boleh gunakan tanpa was-was sebab apa? Formulasinya menyerap ke dalam rambut. Bukan seperti krim pewarna lain kat pasaran. Kadang-kadang bila kita guna krim pewarna, kadang-kadang rambut jadi rontok, rosak dan sebagainya. Formulasi berasaskan bahan semula jadi, yang mana dalam ni juga ada ramuan seperti susu kambing dapat membantu melembutkan rambut anda. Kemudian minyak sayuran sangat bagus untuk mengekalkan kelembutan. Dan paling penting kita gunakan ramuan henna ataupun daun inai ni, yang mana asid henna tonik ni dapat membantu mengekalkan keaslian warna asal rambut anda. Jadi tak perlu risau sebab apa? Formulasi bahan semula jadi ni anda boleh gunakan tanpa was-was. Dan paling istimewa inai hitam dan juga inai perang VASIA juga dapat membantu melebatkan rambut anda. Ini yang paling penting. Dan kalau anda beli satu botol ni, suami boleh buat untuk isteri boleh buat untuk suami boleh gunakan hingga 2 kepala. Paling penting anda kena tahu cara dan juga perkataan penggunaan. Tak perlu risau bila anda beli, ada pack risalah cara penggunaan yang mana kita dah sediakan cara penggunaan sangat-sangat mudah Fatin Dan saya dapat bayangkan kalau anda nak ke salon biasanya ataupun nak ke salon rambut, kita nak inaikan rambut, sekurang-kurangnya kos berbelanja RM80. Tapi kalau anda beli inai hitam ataupun inai perang ni hanya RM28 saja sangat-sangat jimat dan ekonomi dan seterusnya. Silakan. Selain daripada inai hitam, VASIA juga turut pasarkan krim pewarna berinai yang mana kalau anda rambut hitam, anda nak warna yang lebih cantik, boleh dapatkan krim pewarna berinai. Kita ada 3 pilihan warna yang mana hitam asli, yang ni sesuai juga untuk rambut beruban. Sebenarnya kita ada warna kulit kayu manis dan juga warna coklat perang, yang mana warnanya sangat-sangat semula jadi, mesra, menyerap air, yang mana istimewanya didatangkan juga dengan aktivator herba, krim pewarna berinai ni, yang mana dapat membantu mengekalkan kelembutan rambut anda seperti yang saya katakan produk-produk pewarna berinai VASIA ni tidak mengeringkan rambut, tidak merontokkan rambut, tetapi penggunaannya soal penggunaan dapat lihat rambut lebih lembut, berkilau dan paling penting bahagian hujung rambut tu tak mudah bercabang. Dan seterusnya saya percaya juga bagi anda yang nak dapatkan rambut yang lebih lebat kalau kita warnakan rambut, kita nak juga rambut yang kata orang tu lebih lebat, tak mudah gugur. Sebab saya percaya seiring peningkatan usia, ramai antara kita yang ada masalah rambut botak macam ni Fatin dapat lihat kalau lelaki dan juga wanita lelaki botak kat tengah, botak kat depan. Kalau wanita biasanya botak dekat atas rambut mudah gugur. Tambah-tambah lagi kalau wanita dalam pantang kadang keguguran rambut sehari adalah di antara 50 hingga 100 helai rambut Saya kira perkara ini sangat serius. Jadi untuk mengatasi masalah rambut botak ataupun selalu gugur ni, anda boleh dapatkan tonik subur rambut VASIA yang mana tonik subur rambut VASIA ni formulasi yang telah lama digunakan oleh masyarakat Melayu, Cina dan juga India gabungan herba-herba tradisional seperti ekstrak bunga raya, biji petik sangat-sangat bagus untuk membantu melebatkan rambut anda. Baik. Mengurangkan keguguran rambut. Dan alhamdulillah maklum pengguna yang gunakan tonik subur rambut ni, mereka dapat lihat anak-anak rambut mula naik soal penggunaan. Dan dengan setiap pembelian tonik subur rambut ni, pengguna akan mendapat syampu ikan lurus secara percuma dan pack promosi ni terhad hanya untuk beberapa sehingga bulan depan raya je nanti. Harga tonik subur rambut ni hanyalah RM28 saja.
seperti mana saya katakan, dengan pembelian pack ni anda mendapat shampoo ikan lurus secara percuma. Shampoo ni sangat-sangat bagus, sangat-sangat efektif ya, terutama untuk anda yang ada masalah rambut berminyak, selalu gugur ya. Sebab apa? Bila guna shampoo ni, pertama sekali kadar keguguran rambut akan berkurangan. Keduanya anda tak akan ada lagi masalah rambut yang selalu berminyak dan juga mudah gugur. Sebab apa ya? Punca utama rambut kita selalu gugur adalah sebab kulit kepala yang berminyak ya. Jadi penggunaan shampoo ikan lurus dapat membantu ya menghindari lebihan minyak kat kulit kepala. Dan yang terakhir juga ya, saya bawakan hari ini gel rambut uban dan lebat. Yang mana gel rambut uban dan lebat ni juga sangat-sangat bagus untuk anda yang nak atasi masalah uban dan juga ia bertindak sebagai gel penggayaan rambut. Yang mana gel rambut uban dan lebat ni kegunaan pada rambut. Kalau tonik tadi untuk kulit kepala, yang ni gel rambut ni pada bahagian rambut anda, terutama lelaki yang suka guna minyak rambut atau pomade, boleh bertukar dapatkan gel rambut ni. Dengan pembelian gel rambut ni anda akan mendapat shampoo uban secara percuma. Sangat-sangat efektif ya untuk memelihara kesuburan dan juga kesihatan rambut anda, dan sama juga mengatasi masalah rambut beruban. Harga RM28 sama seperti tonik subur rambut. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu pastikan VAC baru beli. Sebab apa? VAC adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Fatin, bagi anda yang nak diskaun istimewa ya, boleh dapatkan di jombai.my, jombai.my ataupun Shopee dan Lazada. Bagi anda yang nak konsultasi secara semua hari ini, hubungi online kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Terima kasih Fatin dan jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih juga Datuk. Sama-sama. Baik, itu perkongsian berkenaan dengan VAC Kosmetik. Penonton, kita nak rehat seketika. Kembali kita akan dengan satu persembahan raya. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Baju baru. Nak diraya? Puasa pun tak cukup. Saling bermaafan, minta memadui raya. Apa-apa jangan buat lupa. Selamat Hari Raya ucap pada semua umat manusia. Jom kita bergembira, hari yang penuh makna, cipta nostalgia. Ayo kita ziarah, kita nikmati hidangnya. Selamat Hari Raya ucap pada semua umat manusia. La 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 la. Adik-abang semoga bergurau senda, bergelak dan ketawa bersama keluarga yang terindah, menyambut Aidil Fitri bulan bahagia. Kita semua bersalaman, menggugurkan tangan saling bermaafan, minta memadui kaya. Papa jangan buat lupa. Selamat Hari Raya ucap pada semua umat manusia. Jom kita bergembira, hari yang penuh makna, cipta nostalgia. Ucap pada semua umat manusia. Selamat Hari Raya ku ucapkan pada semua. Oh, bolehlah belanja sikit. Ayo kita semua merayakan hari bahagia bersama. Selamat Hari Raya ucap pada semua umat manusia. Okey. Rasa nak berjoget-joget je
bila dengar lagu Nostalgia Raya oleh Hasif Upin dan juga Yunadia. Seronok dengar dia punya. Kalau dengar dia punya alunan, dia rasa macam esok dah nak raya dah. Betul lah tu. Dia macam bawa kita ke kampung halaman. Saya rasa ni lagu raya pertama yang saya betul-betul dengar. Oh ya? Yang macam maksudnya untuk tahun inilah. Baru kita rasa kemeriahan tu dan vibe raya tu. Okay. Dan ini dia kita bersama dengan penyanyi lagu Nostalgia Raya ni, Hasif Upin. Apa khabar? Hai. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa. Ceria ya awak ni orangnya. Dan kita juga bersama dengan Yunadia. Assalamualaikum, saya Yunadia. Hai, nak panggil apa tu Yunadia? Biasanya orang selalu confuse Yuna ke apa sebab kita takut kan. So kita dah ada Yuna, betul tak? I think kita panggil Yunadia je. Yunadia. Yes, I like that. Betul lah tu. Tapi sebelum kita nak tanya soalan kan, Yana nak baca salah satu komen di YouTube untuk lagu Nostalgia Raya ni. Ada yang tulis dari Michaela Kristina, dia kata, Raya song paling catchy from generasi baru. Betul. Hopefully this song will be one of the evergreen Raya songs because memang terbaik. Tanya. Seronok lah. Kalau kita tahu sambutan dia memang ramai yang komen baik-baik kan mengenai lagu ni. Siapa sebenarnya orang kuat di sebalik lagu Nostalgia Raya ni? Orang kuat yang pencipta lagu lah. Maksudnya Iki dan Syakir Naufal daripada World Peace Entertainment. Wow, bukan calang-calang tu. Tapi anda berdua ada terlibat secara langsung tak dalam pembikinan lagu ni, ataupun anda berdua hanya diberikan orang kata kuasa untuk menyanyikan lagu ni je? Actually waktu kita orang nak decide the lagu tu, Iki dan juga Syakir tanyalah kita punya pendapat. Kita lagu nak try bawa. So terhasillah Nostalgia Raya. Wow. Okey, kalau kita sentuh juga music video ni, berapa lama sebenarnya proses nak pembikinan, apa antara cabaran-cabaran dia? Okey, proses dia hanya makan masa hanya dalam 1 hari dan cabaran dia adalah kena bangun pagi. kena sahur awal. Dekat mana ni? Sebelum raya masa cuti ni. Oh, ni siapa yang ramai-ramai lah video ni? Ini adalah artis-artis Amani Entertainment juga. Yang ada penari tu sama juga? Yes, betul juga semua. Okey. Tapi adakah ini sebenarnya lagu pertama kolaborasi antara Yunadia dan juga Hasif ataupun macam mana? Buat masa ni ini adalah yang pertama sebab kami merupakan artis baru di bawah Armani Entertainment. Jadi kita dah rilis Hasif dulu mula-mula dan saya yang seterusnya, dan kini kami berkolaborasi lah untuk lagu Raya. Macam mana perasaan berkolaborasi buat pertama kali? Saya rasa chemistry memang banyak memang best, dan saya rasa berbanggalah sebab Yun masih muda lagi, so saya dapat berduet dengan dia, so satu benda yang macam wow lah. Kita dah tahu dah nama manja Yunadia apa. Yun. Okey. Baik, di hujung ini mungkin harapan untuk lagu Nostalgia Raya dan juga macam mana mereka nak dengarkan. Silakan. Siapa saja. Kepada semua penonton wanita hari ini, teruskan mendengar Nostalgia Raya di saluran YouTube channel dan semua digital streaming platform. Dan saya harap anda semua dapat memberi peluang kepada kami, artis-artis baru, untuk memeriahkan lagi industri muzik Malaysia. Hasif sikit. Saya pun lebih kurang samalah apa yang kita nak cakap, dia dah cakap. So saya harap korang dapat terima lagu Nostalgia Raya ni dan dapat pasangkan bukan untuk tahun saja, tahun depan dan seterusnya. Amin. Macam yang komentar itulah kata evergreen harapnya lagu ni, insya-Allah. Baik. Terima kasih banyak-banyak Hasif dan juga Yunadia. Okey. Baik. Itu berkenaan dengan lagu Nostalgia Raya. Untuk esok kita akan kembali di hujung minggu dengan topik berkenaan raya juga. Dekorasi raya. Dah start dekorate rumah belum? Belum lagi anak. Esok saya dapatkan idea. Saya pun belum lagi. Esok nak tengok dekat wanita hari ini apa antara ilham dan inspirasi yang boleh kita gayakan rumah kita untuk hari raya tahun ini. Betul. Kita jumpa esok. Terus jaga diri anda. Terus bersama kami di wanita hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Selamat berpuasa semua. Ibu isteri permaisuri. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi,
aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik, pujeri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari